Selamat sejahtera. Saya adalah Cikgu Maliana yang akan mengajar subjek mata pelajaran asas Sains Komputer tingkatan 2. Tempoh hari, kita telah menjalankan kelas secara online pada hari Isnin 25 Januari pada jam 10.30 pagi dan saya juga telah menyediakan handout iaitu nota untuk kelas pada kali ini. Jadi handout itu telah saya sediakan pada channel YouTube saya. Seterusnya, ini adalah soalan yang kita bincang pada kelas tempoh hari. Baiklah, ini adalah gambar buku aktiviti yang kita akan gunakan pada tahun ini. Kita menggunakan penerbitan Pan Asia Practice Topical A+. Jadi pastikan kamu telah mempunyai buku aktiviti ini. Kita akan gunakan pada tahun ini bagi subjek asas Sains Komputer tingkatan 2. Seterusnya, buku teks asas Sains Komputer tingkatan 2 dan akhir sekali buku nota. Buku nota panjang kita akan gunakan untuk latihan. Jadi, pelajar-pelajar pastikan kamu telah bersedia 3 buah buku untuk kelas subjek asas Sains Komputer pada tahun ini. Untuk pengetahuan, pelajar-pelajar boleh sambung buku tahun lepas iaitu buku tingkatan 1 adalah lebih baik. Jika tidak ada ataupun hilang, boleh mula buku kosong, buku baru. Kalkulator, ini adalah kalkulator saintifik. Untuk pengetahuan semua, kalkulator ini tidak dibenarkan dibawa untuk peperiksaan. Ya, kalkulator saintifik tidak dibenarkan bagi subjek asas Sains Komputer. Ya, ini boleh. Seterusnya, kamu juga boleh dapatkan buku teks secara online. Online textbook, iaitu dengan kamu masuk ke portal MOE ataupun D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Jadi kamu perlu log masuk, kemudian kamu pergi ke menu utama dan pilih menu murid. Kemudian kamu ada pilihan yang kedua iaitu buku teks digital. Jika kamu nak masuk ke Google Classroom, kamu pilih pilihan yang keberapa? Ya, pilihan 3 aktiviti. Seterusnya, setelah kamu pilih pilihan 2 buku teks, maka terdapat pilihan untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk tingkatan 2, kamu pergi pilih untuk sekolah menengah dan akhirnya terdapat 3 pilihan di sini. Kamu pilih yang pertama iaitu KSSM dan di sinilah terdapatnya senarai buku teks bagi tingkatan 2. Kamu boleh download. Cara guru menilai prestasi murid. Selain daripada peperiksaan dan ujian, guru juga boleh menjalankan PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Tahap penguasaan terdapat 6 iaitu tahap 1 paling rendah dan tahap paling tinggi adalah tahap penguasaan 6. Sebagai contoh bab 1 topik 1.1 sistem nombor perlapanan. Jadi tahap penguasaan yang paling rendah adalah 1 di mana murid hanya dapat kenal pasti nombor perlapanan. Jika pelajar itu dapat tukar nombor perpuluhan kepada perlapanan, maka tahap penguasaannya adalah 2 dan paling tinggi adalah tahap penguasaan 6. Jadi pelajar-pelajar, ini sebagai peringatan, lakukanlah dengan bersungguh-sungguh segala kehendak, permintaan untuk keperluan untuk mencapai tahap penguasaan yang tertinggi bagi subjek asas Sains Komputer. Seterusnya, ini adalah laporan PBD yang kamu akan dapat. Ya, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, setiap tahun guru akan menjalankan PBD dan setiap pelajar akan mempunyai laporan bagi menunjukkan prestasi murid bagi setiap subjek. Ini adalah contoh bagi mata pelajaran asas Sains Komputer. Dan ini adalah contoh laporan mengikut topik di mana contohnya pelajar ini mempunyai tahap penguasaan 5 bagi topik 1.1 dan 1.2, 2.1 iaitu pengembangan algoritma, 3.1 persekitaran kod arahan dan 3.2 struktur kod arahan. Buku surat pertama bagi dalam buku teks, ya, iaitu bab 1 perwakilan data. Ya, saya harap pelajar-pelajar masih ingat lagi yang kita telah belajar tahun lepas. Ini adalah kesinambungan bagi tahun lepas iaitu tingkatan 1. Semasa kamu tingkatan 1, kamu telah belajar sistem asas 2 ataupun nombor perduaan ataupun
sistem binary code, ya, kod binary, dan juga sistem asas 10 ataupun sistem perpuluhan atau juga dikenali sistem decimal code. Baik, kita mulakan sekarang. Jadi, untuk tingkatan 2, kamu akan belajar bagi kandungan bab 1 adalah sistem nombor perlapanan dan sistem nombor per-16an. Baik, kita mulakan. Kebanyakan sistem komputer moden beroperasi dengan sistem pengendalian 32 bit atau 64 bit, di mana 32 bit mewakili nombor perduaan, di mana dia adalah panjang dan susah dibaca. Sebab itulah nombor perlapanan dicipta dan nombor per-16an dicipta bagi mengatasi masalah ini. Seterusnya, muka surat 2, 1.1, sistem nombor perlapanan. Sistem nombor perlapanan juga disebut sistem asas 8 atau sistem nombor oktet, yang mana hanya menggunakan 8 pilihan digit sahaja, iaitu 0 dimulai dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, iaitu dia tidak mempunyai digit angka 8 dan 9. Okey, sistem nombor perlapanan ini digunakan untuk mewakili nombor perduaan, di mana nombor perduaan adalah bahasa mesin dan ia sangat panjang. Oleh sebab itu, bila menggunakan nombor perlapanan lebih pendek dan kemas dan mudah ditukarkan kepada nombor perduaan dan ditukarkan kembali kepada perlapanan dengan mudah. Baik, seterusnya, kita akan cuba contoh yang terdapat dalam buku teks muka surat 3. Jadi, sebagai contoh, kita akan tengok pada sistem nombor perpuluhan, apakah nilai bagi nombor ini. Jadi, mulai sekarang pelajar-pelajar perlu menulis subscript, di mana bacaannya adalah 1025 subscript 10. Baik, untuk mengira nilai, kita perlukan jadual dan kita akan tulis angka 10 kuasa kosong. Kita mula dari kanan. Tempat yang pertama adalah dari kanan, 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 dan 10 kuasa 4. Jadi ada 5 lajur dan 3 baris. Jadi baris yang pertama kamu isikan dengan tempat-tempatnya, 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 dan 10 kuasa 4. Baris yang kedua kamu letakkan nilai, iaitu dari kanan. Kita mula dari kanan, petak yang pertama, baris yang kedua, di mana 10 kuasa kosong adalah nilainya 1. 10 kuasa 1, petak yang kedua, baris kedua, nilainya 10. Petak yang ketiga, baris kedua, 10 kuasa 2 adalah 100, 10 kuasa 3 adalah 1000 dan 10 kuasa 4 nilainya adalah 10,000. Kemudian kita masukkan digit-digit pada baris yang ketiga. Kita mulakan paling kanan, iaitu 5 pada petak yang pertama dan 2 pada petak yang kedua, 0 pada petak yang ketiga dan 1 pada petak yang keempat. Manakala petak yang kelima tak ada digit begini. Dan kita darabkan dengan nilai. Okey, seperti contoh dari kanan kita kira 5 darab 1. Kemudian 2 darab 10, 0 darab 1000 dan 1 darab dengan 1000. Dan hasil tambah adalah 1000 tambah 0, 20 tambah 5 dan jawapannya adalah 1025 subscript 10. Jadi inilah nilai tempat bagi digit 1025 subscript 10. Buku teks juga menunjukkan contoh bagi menunjukkan nilai bagi sistem nombor perlapanan. Contoh 2001 subscript 8. Baik, tengok di sini kita mulakan kiraan mengikut jadual yang saya sediakan. Terdapat 3 baris dan 5 lajur. Jadi petak yang pertama dari kanan,
kita isikan dengan nilai tempat yang pertama iaitu dari kanan. Kita mulakan kiraan dari kanan iaitu 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3 dan 8 kuasa 4. Seterusnya baris yang kedua kita masukkan nilai mengikut tempat. Tempat yang pertama 8 kuasa 0 adalah 1, 8 kuasa 1 adalah 8, 8 kuasa 2 adalah 64, 8 kuasa 3 adalah 512 dan 8 kuasa 4 adalah 4096 dan kita masukkan digit mengikut tempat mula dari kanan iaitu 1 darab 1, 0 darab 8, 0 darab 64, 2 darab 512 dan petak yang terakhir, petak yang kelima tak ada digit. Ya, kita letakkan tanda simbol untuk menunjukkan tak ada digit dan tak ada nilai dan akhirnya kita tambahkan hasil darab. Tambahkan hasil darab iaitu 1024 tambah 0 tambah 0 tambah 1 maka dapatlah hasilnya 1025 subskrip 10. Maka bagi nilai desimal atau perpuluhan bagi 2001 subskrip 8 adalah 1025 subskrip 10. Seterusnya, jadi secara ringkas untuk bagi perbezaan antara sistem nombor perpuluhan dan sistem nombor perlapanan, perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10, perlapanan dikenali sebagai sistem asas 8 dan juga sistem nombor oktal, manakala sistem asas 10 dikenali sebagai sistem nombor desimal. Bagi sistem nombor perpuluhan, nombor ditandakan dengan subskrip 10. Seperti kita membaca 74 subskrip 10, manakala sistem nombor perlapanan ditanda dengan angka digit 8 dan dibaca seperti 112 subskrip 8, manakala sistem nombor perpuluhan mempunyai 10 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9, manakala sistem nombor perlapanan mempunyai 8 pilihan digit iaitu bermula dari 0 hingga 7. Dan nilai-nilai tempat bagi perpuluhan adalah 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Manakala sistem nombor perlapanan nilai tempat adalah 1, 8, 64, 512 dan seterusnya. Baiklah, bagi penukaran nombor perpuluhan kepada perlapanan, kita akan menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan menggunakan bakinya. Dan kita perlu buat kiraan ini secara perlahan-lahan bagi peringkat ini. Jadi saya harap pelajar-pelajar bersedia. Jika tidak faham, boleh ulang semula video rakaman ini. Ini adalah contoh 1.1 dalam buku teks muka surat 5 untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Baiklah, kita akan cuba contoh soalan ini iaitu 2266 subskrip 10. Kita akan gunakan kaedah bahagi. Yang penting kita dapat hasil dan juga dapat gunakan bakinya. Jadi kalau ada jadual adalah lebih baik. Kalau tak ada jadual pun tak apa. Asalkan pelajar faham untuk cara mengira kaedah bahagi ini. Bahagi 8. Kita mulakan 2266 bahagi 8 hasilnya adalah 283. Jadi untuk dapatkan baki 2266 tolak 2264 iaitu 283 darab dengan 8 maka bakinya adalah 2. Seterusnya kita bahagi lagi. Teruskan bahagi 8, 283 bahagi 8 hasilnya adalah 35 dan bakinya 283 tolak 280 dan bakinya adalah 3. Teruskan bahagi 8, 35 bahagi 8 hasilnya adalah 4.
maka bakinya adalah 35 tolak 32 dan bakinya adalah 3, dan teruskan bahagi 8 sehingga mendapat hasilnya kosong, maka bakinya adalah 4 tolak kosong dan bakinya adalah 4. Dan untuk dapatkan jawapan, kita baca dari bawah, iaitu 4332 subskrip 8. Ya, pastikan pelajar-pelajar menulis angka digit 8 di hujung yang kecil itu dan dibaca sebagai 4332 subskrip 8 atau sistem asas 8. Seterusnya, untuk menyemak jawapan tadi, kita juga boleh menukarkan kembali kepada sistem nombor perpuluhan, iaitu sistem sebaliknya, iaitu dengan kaedah ini. Ya, kaedah darab di mana kita letakkan tempat yang pertama iaitu 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4 pada barisan pertama. Seterusnya barisan kedua kita letakkan nilai mengikut tempat, iaitu baris kedua kita tengok pada baris yang keempat. Untuk masukkan nilai pada baris kedua, kita tengok pada tempat mengikut barisan pertama, iaitu 8 kuasa 0 adalah 1, 8 kuasa 1 adalah 8, 8 kuasa 2 adalah 64, 8 kuasa 3 adalah 512, 8 kuasa 4 adalah 4096. Kemudian kita masukkan digit-digit mengikut tempat mula dari kanan dan darabkan dengan nilainya. Ya, digit itu kita darab dengan nilainya, iaitu 2 darab 1, 3 darab 8, 3 darab 64, 4 darab 512. Jadi hanya ada 4 digit sahaja, maka tempat yang kelima kita letakkan simbol sebagai tak ada, supaya anda faham tak ada nilai yang darab dengan digit. Dan akhirnya hasil tambah adalah 2048 tambah 192 tambah 24 tambah 2 sama dengan 2266 subskrip 10. Jadi hasil semakan menunjukkan jawapan ini adalah betul. Okay. Anda diminta untuk membuat latihan sebagai pengukuhan. Ada 2 latihan, satu di buku aktiviti dan kedua soalan dari buku teks. Dan soalan dari buku teks kamu perlu buat dan salin soalan ke dalam buku nota panjang atau buku latihan. Soalan itu pada muka surat 6, soalan aktiviti 1.3 iaitu soalan A, B, C dan D. Ya, jadi ada 2 latihan kamu kena buat. Dan tidak lupa juga, tolong baca buku teks dari muka surat 1 hingga 6. Okey, setelah siap latihan kerja sekolah yang diberikan, tolong hantar kepada saya. Caranya adalah kamu perlu ambil gambar latihan-latihan yang telah siap. Selepas dah siap gambar-gambar itu, kamu hantar kepada saya melalui link yang saya sediakan dalam YouTube channel. Ke dalam link yang saya sediakan dalam YouTube channel yang saya letakkan bersama rakaman video ini. Baik, seterusnya kita akan bincang soalan latihan muka surat 6 iaitu aktiviti 1.3. Soalan A. Soalannya adalah 58 subskrip 10 untuk ditukarkan kepada perlapanan. Kita gunakan kaedah bahagi 8 dan gunakan bakinya. Jadi, pada barisan yang pertama, kita bahagi 8, 58 bahagi 8, hasilnya adalah 7. Maka bakinya adalah 58 tolak 56, 2. Seterusnya, teruskan bahagi 8, 7 bahagi 8 adalah hasilnya kosong dan bakinya adalah 7 tolak kosong. 7 tolak kosong adalah 7. Maka jawapannya kita baca dari bawah, iaitu 72 subskrip 8. Seterusnya, soalan B, iaitu 128 subskrip 10. Kita gunakan kaedah bahagi 8
dan gunakan bahaginya. 128 bahagi 8 hasilnya 16 dan bahaginya adalah 128 tolak 128, maka bahaginya kosong. Teruskan bahagi 8, 16 bahagi 8 hasilnya adalah 2 dan bahaginya adalah 16 tolak 16 adalah kosong. Dan teruskan 2 bahagi 8 hasilnya adalah kosong, maka bahaginya adalah 2 tolak kosong adalah 2. Dan kita bacakan jawapan dari bawah ke atas, maka jawapannya adalah 200 subskrip 8. Teruskan soalan C. 379 subskrip 10, kita gunakan kaedah bahagi 8 dan gunakan bahaginya, iaitu 379 bahagi 8 hasilnya adalah 47 dan bahaginya adalah 379 tolak 376 adalah 3. Teruskan 47 bahagi 8 hasilnya adalah 5 dan bahaginya adalah 47 tolak 40 dan bahaginya adalah 7. Dan teruskan 5 bahagi 8 hasilnya adalah kosong, maka baki 5 tolak kosong adalah 5 dan kita bacakan jawapan dari bawah ke atas, iaitu 573 subskrip 8. Dan akhir sekali soalan D, iaitu 1008 subskrip 10 dan kita gunakan kaedah bahagi 8 dan gunakan bahaginya, iaitu 1008 bahagi 8 dan hasilnya adalah 126 dan bahaginya adalah 1008 tolak 1008 adalah kosong. Dan teruskan 126 bahagi 8 hasilnya adalah 15, maka bahaginya adalah 126 tolak 120 adalah 6. Dan teruskan 15 bahagi 8 hasilnya adalah 1 dan bahaginya adalah 15 tolak 8 adalah 7. Dan akhir sekali kita bahagi 1 bahagi 8 hasilnya kosong. Teruskan bahagi sehingga mendapat kosong dan bahaginya adalah 1 tolak kosong, maka bahaginya adalah 1. Dan kita baca jawapannya, baca dari bawah, barisan bawah hingga ke atas, iaitu 1760 subskrip 8. Baik, kita telah bincangkan soalan yang terdapat dalam buku teks. Saya harap pelajar-pelajar dapat menghantar latihan yang diminta. Jadi, akhir sekali dari saya, #kita jaga kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini berakhir dengan baiknya dan